Saya skor paling tinggi pun saya rasa macam 7 atau 8A saja. Untuk dapat 10A tu macam di luar jangkaan saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke page Stand Up Training Consultancy dan juga di IG Hafiz Ainuddin. Boleh pergi dekat IG saya juga. Jom minta tolong share banyak-banyak video ni sebab program hari ni sangat-sangat special sebab kita bersama dengan salah seorang pelajar cemerlang. Kita bersama dengan adik Auni Kamalia. Alright. Jadi sebelum kita nak mula, jom kita nak dapatkan keberkatan dalam program kita pada hari ini. Jom kita mulakan program kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga program kita hari ini, kehidupan kita akan lebih dapat keberkatan daripada Allah SWT. Hari ini kita di dalam bual bicara pelajar cemerlang sebenarnya. Kita nak sembang-sembang sikit dengan salah seorang calon SPM tahun 2021. Betul tahun 2021 iaitu adik Auni Kamalia. Bagi tepukan. Kawan-kawan tu bagi tepukan. Dia datang bukan datang seorang dengan kawan-kawan dia. Kenapa kita jalankan program ni? Tak lain tak bukan sebenarnya kita buat program ni adalah untuk memberi inspirasi kepada adik-adik yang mungkin calon-calon SPM terutamanya ataupun yang peperiksaan lain juga, okey, yang mungkin yang akan bakal dihadapi pada tahun depan bulan 3 nanti kan, bulan 3 untuk sesi 2022. Okey, jadi mungkinlah ada sedikit nasihat daripada pelajar cemerlang ni. Okey, mungkin ada nasihat, mungkin dia nak bagi rahsia ke tips ke apa yang dia buat. Okey, dia bukan guru tapi mungkin daripada pengalaman dia macam mana dia boleh dapat jadi pelajar cemerlang. Okey, mungkin boleh dikongsikan kepada kita semua. Jom kita nak berkenalan dulu. Orang kata tak kenal maka tak tak kenal maka tak aruf lah. Tak kenal maka kita nak berkenalan lah dengan kita punya panel untuk hari ni. Tapi sebelum tu saya cerita sikit dia dapat berapa SPM dia. SPM dia dapat kau 10A. Gila. Itu kan. Okey, dia dapat 10A. Jadi kita nak berkenalan lebih lanjut berkaitan dengan diri dia. Jom kita berkenalan. Dipersilakan adik Auni. Okey, terima kasih pada Ustaz Hafiz sebab jemput saya hari ni kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Auni Kamalia binti Azman. Selalunya orang panggil Auni ke Oni ke. Okey, saya Auni suka. Okey. Panggil Auni ke Oni ke. Okey, saya pelajar yang baru saja menghabiskan SPM saya. Saya bersekolah di SMKA Sultan Azlan Shah yang terletak di Seri Skandar. Saya berasal daripada Teluk Intan. Auni adalah antara pelajar, satu pelajar dan dia peserta juga, peserta camp, peserta seminar. Dia selalu join kita punya program motivasi kan. Okey, baik. Jadi kita dah berkenalan Auni ataupun boleh dikenali sebagai Oni. Boleh panggil Oni. Jadi soalan pertama saya, dah bersedia Auni? Boleh Boleh jangan Parkinson pula ya. Soalan pertama saya, sebelum SPM, sebelum dapat 10A, berapa trial yang masa trial SPM berapa yang Auni dapat masa tu? Saya cerita sikit Okey, sebenarnya kami ni kan PDPR 2 tahun. Jadi kami ni tak banyak exam. Maksudnya tak banyak benda yang boleh diuji sebelum SPM. Jadi trial ni saya rasa sebulan ke 2 bulan macam tu je sudah SPM. Jadi memang result trial sebenarnya tak memberangsangkan pun. Saya bercakap saya dapat 4A je dan ada 2 subjek yang gagal. Apa pendorong kepada Auni membuatkan Auni
rasa macam bila tengok trial ni dia macam trial aku macam ni, apa yang membuatkan Auni rasa aku kena buat something ni untuk dapatkan 10 ni? Okay, result trial saya tu, kalau nak dibandingkan dengan kawan-kawan lain, sebenarnya agak teruk jugalah kan. Jadi walaupun kita PDPR 2 tahun belajar secara online, jadi saya rasa benda tu macam bukan satu penghalang untuk kita nak skor dalam SPM kita. Okay, bila dah dapat result trial tu, agak teruk jugalah kan, ada 2 subjek yang gagal. Jadi benda pertama yang saya fikir adalah mak dengan ayah saya. Saya akan fikir macam mana kalau diorang tahu, sebab masa dapat trial tu, result trial tu, saya tak bagi tahu. Saya tak bagi tahu mak ayah saya. So saya takut macam tapi saya rasa mak saya tahu result trial, dan mak saya sebenarnya risau lah dengan result trial saya. Masa tu online lah kan? Apa dia yang result trial? Online je. Sebab trial tu saya rasa exam kat sekolah. Ada yang exam kat sekolah, ada yang exam online. Tu yang macam susah sikit lah. Ada terbayang tak nak dapatkan 10A ni? Apa target, sebelum dapat SPM, apa target Auni? Okay, saya merupakan pelajar aliran prinsip perakaunan. Okay, saya jujurlah saya cakap saya tak minat akaun ni sebab dia banyak kira-kira kan. Saya tak minat main nombor, tapi macam mana dah tercampak kelas tu. Okay, sebenarnya bila saya tengok result trial saya dapat 4A, and then ada 2 subjek yang gagal, dua-dua pula Math dengan Math. Jadi saya macam tak mengharap lebih. Saya skor paling tinggi pun saya rasa macam 7 atau 8A saja. Untuk dapat 10A tu macam di luar jangkaan saya lah. Apa cabaran untuk Auni nak dapatkan 10A ni? Apa cabaran dia? Mungkin ada selama trial berapa? Bulan berapa? Tak ingat, tapi sebulan 2 bulan sebelum SPM sebenar lah. So kami macam tak cukup masa. So apa cabaran dia? Cabaran dalam masa sebulan ke hampir 2 bulan ni kan? Apa cabaran dia? Okay, nak ceritanya lah cabaran dia ni kan. Bila kami dah trial semua kan, okay, saya sekolah asrama, jadi saya dan kawan-kawan saya semua balik asrama lah. Okay, nak dijadikan cerita, ada salah seorang lah pelajar daripada sekolah kami ni, tapi batch lain dah, dia positif COVID. Oh, ingatkan dia seorang yang Dia positif COVID. Jadi sebenarnya benda tu macam susah lah, sebab apa yang kami tahu, bila ada pelajar yang positif COVID, dia akan SPM tu akan ditunda. Jadi masa tu tantang tu lah, semua orang tengah stres apa semua kan. Okay, jadi walaupun kami dah balik sekolah, kami tak boleh nak belajar bersemuka dengan cikgu-cikgu. Kami mesti belajar online, ataupun cikgu cuma bagi kertas je suruh kami buat. Kami tak adalah nak jumpa cikgu semua, tak boleh, sebab memang tak boleh nak jumpa cikgu, sebab cikgu pun datang daripada luar. Jadi itulah sebab dah PDPR dah 2 tahun. Tapi bila balik sekolah pun tak boleh nak jumpa cikgu lagi. Kena belajar sendirilah. Belajar pada YouTube ke, belajar study group ke. Macam itulah, banyaklah susah dia tu. Itulah cabarannya lah. Itulah cabaran dia. Apa motivasi? Ada tak macam mana Auni dapatkan motivasi untuk macam aku kena buat? Ada tak? Bila dah PKP ni kan, ramailah macam dah drop kan, result jatuh semua. Jadi saya sebenarnya saya fikir saya tak nak disebabkan PKP ni, sebabkan kami belajar secara online ni, saya tak nak orang anggap inilah punca kami gagal. Saya tak nak orang tuduh kami sebab daripada PKP, yang belajar PKP online semua, disebabkan kami gagal. Jadi motivasi saya nak tunjukkan dekat orang, walaupun kami belajar ni secara online, kami belajar bukanlah bersemuka dengan guru-guru, kami pun boleh berjaya. Bukan setakat face to face je. Tak nak jadikan sebagai alasan. Alasan lah. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, program ini dijalankan di mana? Kami berada di Taman Melo, iaitu di pusat pengajian ataupun pusat latihan Stand Up Training and Consultancy. Okey. Jadi kita berada di Taman Melo 2, dan sekarang ni sebenarnya untuk pengetahuan ni Auni ni, kita baru je start 2 minggu dah rasanya baru kita start, dan kita jalankan kelas. Okay, tempat ni kita jalankan kelas Al-Quran dan Iqra pada siapa yang berminat untuk join kelas Al-Quran dan Iqra. Dan sebenarnya Auni pun salah seorang pelajar saya dulu. Dia pun pernah mengaji kan saya? Pernah mengaji ya? Belajar ngaji. Dia lah tajwid kan. Camp tu dia selalu lah join saya. So jadi siapa-siapa yang berminat nak hantar anak-anak ke program
ataupun nak hantar anak-anak untuk mengaji Al-Quran ataupun Iqra', boleh datang ke Taman Melu. Bila-bila masa untuk pengambilan pendaftaran bulan Julai nanti. Selain daripada itu, selain daripada itu saya beritahu ni juga dan lain-lain. Selain daripada itu, kita juga menjalankan program-program cuti sekolah, program-program Sabtu Ahad, program-program motivasi kepada semua sekali. Kita nak buat program secara terbuka lah. Antara program motivasinya, kita buat pelajaran punya program. Kita juga buat program-program solat, bengkel solat. Okey. Disebabkan Auni dah bersama dengan saya, kita start jumpa bila Auni? Start jumpa bila? Sebenarnya saya dah kenal Ustaz Hafiz ni daripada saya 6 tahun. 6 tahun? Masa tu ada camp tahfiz kat Kampar tu. Serius lah? Ya. Ini you? Dekat Kampar tu. Tapi saya join saya umur 6 tahun dengan saya tahun 1 tahun 2 time tu je, 3 tahun tu je. Lepas tu saya tak tahu yang ni saya tak tahu. Saya kenal Ustaz sebab Ustaz famous kan. Mana nak pandang kita ni. Famous sangat. Okay, lepas tu saya tak join dah tahfiz kat Kampar tu, and then saya sekolah agama Al-Bayan tu. Jumpa Ustaz balik. Masa tu saya tahun 4. Time tu lah saya mula balik join program-program Ustaz. Okey. Sekarang ni apa pendapat Auni dengan program-program yang pernah bersama dengan saya? Okey. Kalau tak best saya tak join lah. Saya sebenarnya jarang tau macam mana join program-program yang motivasi. Sebab macam benda tu klise kan. Tapi bila saya join program Ustaz Hafiz ni, banyak sebenarnya benda yang saya belajar. Daripada saya tak ada confidence, saya dah ada confidence untuk cakap dengan orang. Dia selain daripada program motivasi, ada juga macam camp tu kan, camp solat apa semua tu. Daripada situ sebenarnya kita dapat prepare diri kita tau. Sebelum saya masuk sekolah menengah ke apa ke, saya dah ada basic benda-benda tu. Tajwid apa semua, hukum hakam semua tu. Jadi saya tahu sebenarnya banyak benda. Banyak juga program Ustaz yang Ustaz buat yang dah banyak macam mana mengajar saya lah tentang kehidupan ni. Program-program bersama dengan saya, insyaAllah untuk akan datang punya program pun kita akan jalankan program-program ni untuk membantu ramai lagi pelajar-pelajar. Auni ni dengan adik dia berdua dengan Amna. Berdua ni, adik dia dengan Amna adalah antara pelajar peserta yang selalu join program-program yang bersama dengan saya. Sehinggalah sekarang, tak tahu lah lepas ni kita boleh invite dia jadi Faisy pula. Kalau dia berminat lah, kalau minat. Matlamat dalam hidup Auni ataupun cita-cita Auni untuk dalam masa 5 tahun, siapakah Auni? Dalam 5 tahun akan datang, dalam 5 tahun lah, tak kisahlah setahun ke 2 tahun, tapi dalam 5 tahun ni, siapakah Auni Kamilah binti Azman? Kita terpaksa suka simat. Okay, silakan. Okay, dalam masa 5 tahun akan datang saya sebenarnya tak. Saya masih dalam dilema sebenarnya nak jadi apa semua tu. Tapi apa yang boleh saya cakapkan, dalam masa 5 tahun akan datang ni, saya nak jadi seorang yang boleh bagi motivasi ke orang lain. Boleh jadi panduan. Boleh jadi panduan untuk orang lain. Inspirasi kepada orang lain untuk berjaya juga. Tak kisahlah ada fail ke, berapa banyak ke yang kau dapat trial ke apa ke, sekali lagi bulan SPM jangan putus asa. Macam tu. Okay, last ni. Mungkin yang terakhir kot. Okay, mungkin yang terakhir. Kalau ada yang menonton kita ni, mungkin seorang pelajar ataupun ada mak ayah yang sedang menonton kita ni, apakah nasihat? Nasihat kepada yang calon. Okay, yang calon untuk 2022 ni. Ada nasihat tak? Apa persediaan yang orang kena buat? Melalui pengalaman yang Auni ada. Okey, sepanjang saya belajar ni, bagi daripada SPM ni, saya ada pegang 2 benda ni. Yang pertama ni adalah pesanan daripada ustazah saya sendiri. Bila kita belajar ni kan, kita tahu kita tak mampu nak skor, benda tu macam di luar kemampuan kita. Jangan pernah malu nak minta dekat Allah. Maksudnya kita sedar benda tu di luar kemampuan kita tak boleh, jadi janganlah malu nak minta kat Allah. Sebab Allah tu dia sentiasa ada, tapi kita yang lupa nak minta kat dia. Macam tu. Yang kedua, saya pegang benda ni, doakan untuk orang lain.
Doakan untuk mak ayah kita, doakan untuk guru-guru kita, doakan juga untuk kejayaan kawan kita. Sebab apa? Sebab bila kita doakan untuk kawan-kawan kita, orang di sekeliling kita, malaikat akan doakan kita. Macam itulah. Lepas tu, kita ni kan, manusia ni kan sentiasa nak lebih. Kita nak kejayaan lebih, kita nak kebahagiaan lebih. Tapi kita tak pernah nak usaha lebih. Jadi kita nak dapatkan sesuatu yang lebih, kita nak rezeki yang lebih, kita kena usaha lebih lah. Contohnya, perbanyakkanlah bila dah tahu kan kita susah, cari ya Allah, carilah balik. Buatlah solat sunat, tahajud apa semua, banyakkan baca Al-Quran, dekatkan diri dengan Allah. Macam itulah. Ayat dia macam ni. Kalau nak dapatkan sesuatu, okey. Kalau nak dapatkan sesuatu yang kita tak pernah dapat, kita kena buat sesuatu yang kita tak pernah buat. Setuju? Betul. Okey. Untuk kawan-kawan semua, saya tahu ramai sebenarnya tak capai target tu, tapi percayalah dengan takdir dan rezeki Allah. Mungkin bukan time SPM, mungkin time masuk U nanti, mungkin masa kerja nanti. Okay, jangan pernah bersedih. Janganlah sedih. Sebab kalau orang sedih, kita pun sedih juga kan. Tak boleh tengok kawan-kawan sedih. Okay, apa-apa pun bersyukurlah selalunya. Okay. Apa saja result yang kita dapat, kita bersyukur. Betul. Okey. Ayatnya apa? La in syakartum la azidannakum. Lagi kita bersyukur, lagilah Allah akan tambah nikmat. Tak kisahlah berapa pun kita dapat, kita kena bersyukur. Tak kisah pun. Dan kita kena belajar untuk redha, kita belajar untuk bersyukur. Dan sebabnya nak bagi tahu Kak Auni dan kawan-kawan yang lain. Dia ada bawa kawan-kawan dia. Sebenarnya bila kita ni dalam kehidupan kita ni tak pernah ada yang gagal. Kita hanya buat silap je. Bila kita buat silap, apa yang kita kena buat? Belajar dan betulkan. Betul tak? Betul tak kawan-kawan? Betul. Kita hanya belajar daripada kesilapan. Kita belajarlah, kita buat silap, tapi jangan cari jangan cari silap. Begini saja nak buat silap. Janganlah. Okey, buat je apa yang kita rasa betul, kita buat je. Tapi kalau silap juga is okay, silap is okay, sebab manusia tak ada sempurna, tetap akan buat silap. Belajar daripada kesilapan dan bangkit balik. Itu yang sebenarnya. Yang gagal yang sebenarnya apa? Yang gagal sebenarnya bila dia tak cuba benda baru. Dia tak suka untuk mencuba benda yang baru. Dia takut nak buat. Itu je. Dia takut untuk gagal. Dia takut gagal. Dan siapa yang takut gagal, dia gagal lah sebenarnya. Jadi kepada siapa-siapa yang sedang menonton kita ni, berminat nak sertai ataupun nak join program-program yang kita akan jalankan pada bulan 7 ni, kita akan jalankan. Ada rezeki kita akan panggil lah Cik Akak ni. Kita akan panggil Cik Akak ni untuk bersama dengan program akan datang. Dan program dengan kakak-kakak yang lain lah, dengan kawan-kawan dia yang lain, kita akan jemput untuk buat program dekat tempat kita. Lepas tu kita juga jalankan kelas pengajian Al-Quran dan Iqra'. Siapa-siapa yang berminat untuk daftarkan kelas Al-Quran dan Iqra', boleh datang dekat tempat kita. Boleh daftar sekarang dah, boleh daftar dah untuk pengambilan bulan Julai. Terima kasih banyak-banyak kepada Auni dan kawan-kawan semua kerana sudi memeriahkan lagi program kita hari ini. Tapi sebelum kita tamat, kita ada sedikit cendah hati untuk kita sampaikan kepada adik Auni. Okey, dipersilakan. Ambil gambar sikit. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada Auni. Minta maaf kalau ada kekurangan mana-mana. Okey, jumpa lagi untuk masa akan datang. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.